Tugas di Taman Kinabalu ini, Puan Labinah pernah dihantar oleh pihak majikannya mengikuti kursus dalam pengurusan penginapan di Pulau Manukan selama seminggu. Selain itu, dia juga pernah menerima latihan sambil bekerja di Sutra Harbour Resort Kota Kinabalu. Dengan hanya berbekalkan pengetahuan dan pengalaman, inilah banyak membantunya melakukan kerja di pusat penginapan ini dengan lebih berkesan. Melihat kepada kesibukannya menjalankan tugas, menurut Puan Labinah, dia berpegang kepada prinsip sentiasa bersedia dan tidak gentar menghadapi masalah. Setiap bilik yang terdapat di pusat penginapan ini mempunyai perbezaan tersendiri. So ini kami punya bilik lah. Ini dipanggil Nepenthes Lodge. Kami ada 2 bilik di sini. And then ini untuk twin bed. Sama di sebelah ada king size lah. Setelah selesai kerja pembersihan, Puan Labinah akan mengadakan pemeriksaan sekali lagi di setiap bilik untuk memastikan bilik yang akan digunakan berkeadaan baik. Tunggu customer untuk check-in di sinilah. So setiap hari tempat tidur yang kemas dan selesa begini semestinya menjadi idaman bagi mereka yang ingin bermalam di sini. Bukan setakat tempat tidur saja, Nepenthes Lodge ini juga turut menyediakan ruang tamu dan tempat makan bagi mereka yang bercadang untuk memasak dan tinggal lebih lama di sini. Kain untuk mengalas meja bercorakkan batik digunakan sebagai lambang budaya masyarakat tempatan. Namun di sebalik semua usaha ini, adakah para pengunjung berpuas hati tentang perkhidmatan dan keselesaan yang disediakan? Bedroom amenity saja sama tu kami punya pembersihan lah. Kami akan berusaha lah mempertingkatkan mutu kerja kami, terutama sekali untuk pembersihan lah, supaya di masa akan datang ini guest semua akan datang di sini. Kerja-kerja membersih dan mengemas ruang bilik tamu selalunya dijalankan secara bergotong royong mengikut bilangan pekerja yang ditetapkan. Bagi mempelbagaikan lagi hiasan dalaman yang terdapat di bilik penginapan, selalunya Puan Labinah akan berbincang dengan pihak majikan untuk membuat pembaharuan. Setakat ini, setiap cadangan yang diberi oleh Puan Labinah sering diterima dan dilaksanakan bagi mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan. Walaupun tanggungjawab yang dipikul amat besar, namun tidak mematahkan semangatnya untuk terus menghulurkan khidmat selagi termampu. Selagi saya berkemampuan, saya boleh teruskanlah. Tapi kalau manajemen tidak memerlukan, apa boleh buatlah. Tapi saya akan berusaha untuk mempertingkatkan mutu kerja kami dan tahap apa yang manajemen mau, saya akan tunaikan. Di sebalik ketegasan yang terpamer di wajahnya, Puan Labinah sebenarnya seorang yang ramah dan bertimbang rasa. Dia tidak pernah mengabaikan soal kebajikan pekerja. Setiap masalah yang dialami oleh pekerjanya cuba diselesaikan sebaiknya agar tidak menjejaskan mutu kerja. Ada seorang yang, bagi saya ada seorang yang bos yang bagus lah. Bos yang bertanggung jawab, understanding. Ada seorang yang penyayang semua pekerja-pekerja dia. Mesti susun, mesti tengah-tengah. Dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan, Puan Labinah sentiasa memberikan tunjuk ajar dan dorongan kepada para pekerja di bawah jagaannya. Pada waktu sibuk, iaitu semasa kehadiran tetamu kenamaan atau hari cuti, Puan Labinah akan mengarahkan para pekerja datang lebih awal. Mesti awal datang, mesti sampai di sini. Buat masa kini, dia tidak mengalami masalah memandangkan majoriti kaki tangannya merupakan penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran. Persiapan perlu dibuat lebih awal, khususnya bagi memastikan bilik yang bakal digunakan sentiasa dalam keadaan bersih. Okey, sekarang saya berada di Liwagu Suite di sini, satu penginapan di bawah jagaan housekeeping. Kami ada 4 unit di sini. So
Di sini untuk pasangan berbulan madu. Sudah menjadi rutin harian bagi para pekerja di sini mengemas dan membersihkan bilik meskipun ia tidak didiami oleh pengunjung. Kebiasaannya, Puan Labinah akan menempatkan beberapa orang pekerja yang hanya ditugaskan khas untuk memastikan bilik sentiasa berada dalam keadaan bersih dan setiap peralatan tersusun rapi. Di sini saya ada 2 orang pekerja housekeeping yang sentiasa mau kasih bersih di sini lah, kasih bersih di sini. So ada orang, tidak orang, kami kasih bersih setiap hari. Selain bertugas mengawal selia penginapan, Puan Labinah juga bertanggungjawab memastikan segala peralatan dan keperluan yang telah digunakan oleh para pengunjung seperti tuala, selimut dan sarung bantal dibersihkan. Meskipun pihak Sutra Sanctuary Lodge yang mengendalikan pusat penginapan mempunyai peralatan moden bagi kerja-kerja Dodi ini, namun para pekerja terlebih dahulu perlu melakukan kerja-kerja mencuci menggunakan berus untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kain. Yang kotor yang dari penginapan semua. And then sebelum itu kami akan kira dulu baru kami kasih masuk di sini. Ini cara manual saja sebab kalau kami terus kasih masuk dalam mesin basuh mungkin kotoran dia tidak boleh hilang. So ini cara kami mau buka yang kotoran yang yang melekat di kain-kain di sini. So kami terpaksa pakai manual, pakai berus semua, kami berus, and then selepas tu baru kami kasih masuk di mesin basuh lah. Setelah kerja-kerja mencuci menggunakan mesin basuh siap, seterusnya para pekerja akan memasukkan kain tersebut ke dalam mesin pengering. Menurut Puan Labinah, bilangan untuk setiap kain yang akan dimasukkan perlu dikira terlebih dahulu memandangkan peralatan ini mempunyai had-had tertentu untuk memproses. Kalau macam towel, kami boleh kasih masuk dia sekurang-kurangnya 20 helai saja. 20 helai, and then masa dia 30 minit saja. 30 minit. Kain yang telah kering kemudiannya digosok menggunakan streka khas sebelum disimpan dan dihantar untuk kegunaan bilik-bilik penginapan. Selain Puan Labinah sendiri yang menunjuk ajar pekerja baru, bantuan daripada pekerja lama yang berpengalaman juga banyak menyumbang mempertingkatkan kemahiran pekerja-pekerja di bahagian ini. Kerja-kerja perapian ini juga memerlukan kekuatan fizikal kerana banyak yang perlu dilakukan. Namun, sehingga kini ia tidaklah menjejaskan mutu perkhidmatan, memandangkan pihak pengurusan juga menempatkan bilangan tenaga kerja wanita yang mencukupi. Kejayaan golongan wanita hari ini dalam pelbagai bidang seharusnya dihargai. Selain menjadi suri rumah, mereka juga mampu menyumbang kepada peningkatan taraf hidup keluarga.